Semua perlu bersedia dengan keadaan ekonomi global tahun depan yang dijangka lebih mencabar akibat faktor luar jangka yang terus Diskusi berkaitan dengan jurang pendapatan di Malaysia sentiasa menjadi perhatian dan banyak sudut yang perlu dibincangkan. Dan Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi bimbang terhadap jurang pendapatan yang tinggi di antara kawasan bandar dan luar bandar. Jadi apa yang kerajaan perlu buat ialah membuat segala persiapan untuk bersedia untuk menghadapi apa-apa cabaran. Dan saiz ini makin lama jurang ini makin melebar. Justru di mana kita mencari titik tengah untuk penyelesaian ini dikala kita dalam fasa pemulihan ini? Tegasnya, sesuatu yang drastik dan radikal perlu dilakukan sekarang jika tidak mahu kawasan luar bandar terus ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Nolaila Abdullah Cik, merangkap pensyarah bagi kursus GMGF 2014 Ekonomi dan Pembangunan bagi semester Oktober 2022. Saya nombor matrik 266890 Azlaida binti Muhammad Noor dari Grup E Kota Bahru akan membentangkan tugasan individu yang bertajuk Jurang Pendapatan Kian Melebar Jejas Kehidupan Masyarakat B40. Di Malaysia, golongan isi rumah yang mempunyai pendapatan 40% terendah adalah terdiri daripada golongan B40. Dengan sumber pendapatan yang rendah, golongan ini dilihat berdepan dengan pelbagai cabaran dalam memenuhi keperluan asas demi meneruskan kelangsungan hidup. Jurang pendapatan kian melebar sehingga menjejaskan golongan B40 dan golongan miskin tega adalah satu fenomena yang perlu dipandang serius dan dibendung oleh pihak kerajaan dalam usaha untuk memastikan negara berada pada tahap ekonomi yang membangun. Jadual 1 menunjukkan pengkelasan golongan B40 secara khususnya mengikut tafsiran yang dilakukan oleh negara kita. 40% pendapatan terendah adalah terdiri daripada golongan ini berbanding golongan pertengahan M40 dan golongan atasan T20. Setiap pengkelasan ini mempunyai ciri dan struktur yang berbeza seperti dalam jadual 2. Seterusnya, jadual 3 menunjukkan perbezaan yang ketara pada jurang pendapatan di antara kaum di Malaysia. Jurang ini sangat besar perbezaan di antara kaum iaitu kaum Cina sebanyak RM9,895, kaum India RM8,216 dan diikuti oleh kaum Melayu iaitu RM7,093. Perbezaan pendapatan juga akan mempengaruhi gaya hidup dan perbelanjaan keperluan walaupun penetapan harga barangan dan perkhidmatan yang digunakan masih lagi sama jika semua kaum berada di tempat yang sama. Antara faktor-faktor yang dikenal pasti menyebabkan berlakunya jurang pendapatan yang kian melebar ini sehingga menjejaskan golongan B40 adalah: pertama, disebabkan ketidakseimbangan dalam pengagihan sumber pendapatan yang mungkin berbeza di setiap negeri, wilayah, kawasan bandar dan luar bandar. Kedua, aspek pembangunan ekonomi di Malaysia yang tidak seimbang dalam pengagihan pendapatan juga memberi impak yang besar terhadap kemiskinan rakyat. Ketiga, kadar untuk pemilikan upah juga berlaku dalam kadar yang sangat perlahan terutama melibatkan golongan Melayu berbanding dengan kaum yang lain. Keempat, pemilihan warga asing sebagai tenaga kerja yang dilihat lebih menguntungkan pihak syarikat akan menyekat kelayakan masyarakat di Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, tahap pendidikan kaum yang berada di luar bandar dan bandar juga turut mempengaruhi jurang pendapatan. Tahap pendidikan rendah dan kehidupan di luar bandar juga tidak memberangsangkan dengan pelbagai kemudahan menyebabkan golongan ini terpinggir dengan kemajuan teknologi mengakibatkan mereka kurang berkemahiran dan menyebabkan peluang pekerjaan yang mereka inginkan adalah terhad. Seterusnya, faktor peningkatan kos sara hidup merupakan
isu utama yang dihadapi oleh isi rumah golongan B40 berbanding dengan isi rumah kelas pertengahan. Perbelanjaan bulanan purata isi rumah meningkat disebabkan kenaikan kos sara hidup yang meningkat dengan mendadak disebabkan oleh faktor harga yang tidak munasabah bagi sesetengah barangan keperluan. Seterusnya, kita lihat kepada implikasi kepada jurang pendapatan kian melebar ini. Antaranya, perbezaan peagihan pendapatan akan memberikan impak terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Kesan agihan pendapatan yang tidak seimbang juga akan melumpuhkan ekonomi negara, terutama melibatkan negeri-negeri miskin seperti Kelantan dan Sabah. Namun, bagi negara maju, peagihan pendapatan yang tidak seimbang tidak mendatangkan kesan, malah ia lebih merancakkan pertumbuhan ekonomi. Seterusnya, jurang pendapatan di Malaysia semakin ketara menyebabkan berlakunya perbezaan jumlah pengagihan gaji yang tidak sama bagi setiap negeri, juga memberi impak yang besar terhadap kemiskinan rakyat. Perbezaan jurang pendapatan yang melebar disebabkan kesan agihan yang tidak seimbang ini berlaku sejak dari dulu lagi dan masih tidak berubah sehingga sekarang, sehingga ia boleh mendatangkan perbalahan di antara masyarakat dalam negara, dan kesan jurang pendapatan juga boleh merencatkan kestabilan ekonomi, politik dan sosial. Selain itu, kesan jurang pendapatan juga memberi impak kepada kesihatan mental kerana setiap manusia ingin hidup dengan keperluan yang maksimum dan mencukupi supaya kehidupan mereka seimbang. Namun, akibat kemiskinan yang tiada wang boleh menyebabkan tekanan perasaan kepada mereka kerana tidak mampu untuk menyara keluarga seperti orang lain. Tekanan perasaan yang meningkat ini akan menyebabkan kes-kes kemurungan meningkat. Kita sering dengar di media sosial yang melaporkan terdapat sebahagian manusia akan mengambil jalan pintas dengan membunuh diri untuk menyelesaikan masalah kesempitan dan kemiskinan hidup. Di samping itu, impak jurang pendapatan juga akan menimbulkan masalah sosial dengan kadar peningkatan jenayah yang lebih tinggi dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan juga keperluan asas seperti mencuri di kedai dan sebagainya. Seterusnya, kita lihat tindakan kerajaan bagi membendung isu jurang pendapatan kian melebar sehingga menjejaskan kehidupan B40. Jurang pendapatan di Malaysia semakin ketara menyebabkan berlakunya perbezaan jumlah pengagihan gaji yang tidak sama bagi setiap negeri. Tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan dalam menyamai jurang atau merapatkan jurang adalah dengan mengenakan cukai kepada rakyatnya, di mana cukai berfungsi untuk merapatkan jurang antara masyarakat. Hasrat kerajaan mempunyai matlamat supaya pendapatan isi rumah berada di paras RM10,000 sebulan pada tahun 2025. Dengan matlamat yang dirangka ini, negara kita juga berhasrat agar jurang antara kaum dapat dirapatkan kerana jurang yang kian melebar juga akan memberi kesan negatif kepada sektor ekonomi negara kerana ia turut membabitkan kekangan kepada sumber manusia. Walau bagaimanapun, kerajaan berperanan untuk memastikan persaingan berlaku secara sihat dan saling kebergantungan dalam memajukan ekonomi negara kita, dengan memastikan peagihan sumber secara adil kepada rakyat agar dapat membasmikan masalah jurang pendapatan ini. Kerajaan juga sentiasa mempunyai agenda untuk membasmikan isu kemiskinan dengan merancang pelbagai insentif dan strategi penambahbaikan dan memastikan pematuhan pelaksanaan insentif atau strategi penambahbaikan yang diputuskan dilaksanakan kepada semua pihak yang memerlukannya. Kesimpulannya,
pembangunan negara ke arah negara maju akan turut mempengaruhi perkembangan kualiti hidup rakyat di Malaysia. Malaysia telah merancang pelbagai inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup golongan berpendapatan rendah. Segala program yang dirancang ini mendapat reaksi yang positif di kalangan rakyat yang memerlukannya dan pengagihan pendapatan yang seimbang akan memastikan kehidupan semua masyarakat terjamin. Sekian, terima kasih.